A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan nikmat kepada kita di pagi ini, di waktu kita waktu pagi ni kan, bagi ibu-ibu yang berada di rumah, mungkin alhamdulillah sudah selesai urusan anak-anak pergi sekolah, mungkin tengah mengumas rumah ya. Melakukan rutin waktu pagi, solat duha dan sebagainya, dan rakan-rakan yang sudah bekerja pastinya sudah berada di pejabat masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberkati kehidupan kita. Allahumma barik lana fi bukurina, insya-Allah. Akademi Keluarga Fitrah pagi ini menemani anda untuk kita sama-sama bincang-bincangkan, kita lihat semula apakah mutiara-mutiara kata daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kehidupan kita. Rakan-rakan, teman-teman mati Allah Subhanahu wa taala, selalu kita memang nak jadi yang terbaik. Dalam kalau kita di sekolah dulu, kita nak jadi yang nombor 1, nombor 1. Bila kita belajar, kita nak menjadi yang terbaik di kalangan pelajar kursusan yang cemerlang, yang terbaik. Kalau ada peringkat pengajian tinggi, dia panggil for flat. Itu dia punya pencapaian yang tertinggi dalam peperiksaan. Ya, dalam kerjaya, kita nak menjadi pekerja yang cemerlang. Jadi itulah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, kita menjadi yang terbaik. Kita masih lagi bincang-bincangkan tentang akhlak mulia untuk kita menjadi orang yang terbaik. Dan orang yang terbaik itu pastinya dilihat daripada sudut apa? Daripada sudut akhlaknya, daripada tingkah lakunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan daripada hadis yang diriwayatkan daripada Abu Umamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannati liman taraka al-mira'a wa in kana muhaqqan, wa bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhiba wa in kana mazihan, wa bi baitin fi a'la al-jannah liman hasana khuluquhu. Jadi dalam hadis ni nanti saya terangkan maksudnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi jaminan bahawasanya orang-orang yang mempunyai akhlak yang baik ini akan berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah. Aku menjadi penjamin bagi satu rumah di pinggiran syurga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun ia benar. Nabi menjamin seseorang itu akan masuk syurga bila seseorang itu dia meninggalkan perdebatan, meninggalkan pertelingkahan, meninggalkan apa-apa jua perkara yang boleh menimbulkan konflik walaupun dia benar. Ini di antara akhlak yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila jadi ada isu je, dia tidak bersedia untuk berdebat di dalam publik ke, di media sosial ke, walaupun dia benar, walaupun dia betul, tapi dia tidak mau menjadikan ia satu konflik yang berpanjangan. Ya, rakan-rakan, teman-teman mati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kan kita perasan, kita melihat bagaimana sesuatu isu kadang disensasikan. Ya, disebabkan apa? Disebabkan cara kita mempersembahkan. Lepas tu komen-komen, respon balas yang diberikan, benda yang simple ya, tetapi menjadi besar. Benda memberi pandangan tetapi suatu sudut seolah-olah akhirnya menjadi satu arahan yang menimbulkan pertikaian dan sebagainya. Jadi situlah Rasulullah SAW mengingatkan kita agar kita meninggalkan apa? Perdebatan. Bahkan muhiqqan, walaupun dianya benar, walaupun dia betul, tapi dia lebih reserve, dia lebih rela untuk ini akhlak yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kata dijamin orang ni akan masuk syurga. Dan Nabi juga menjamin ya,
Bagi satu rumah di tengah syurga, bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun dia dalam keadaan bergurau. Memang sifat menipu ini, berdusta ini satu yang tidak baik walaupun dia bergurau. Jadi orang yang sentiasa menjaga ya untuk tidak bercakap bohong ataupun dengan cara gurauan ya. Nabi kata, aku jamin baginya sebuah rumah di tengah-tengah syurga. Allahu Akbar. Jadi mulianya orang yang berakhlak mulia ya. Wa bi baitin fi a'lal jannah, dan Nabi kata dia jamin akan memberikan sebuah rumah di syurga yang paling tinggi. Untuk siapa? Liman hasana khuluqahu, bagi mereka yang memperelokkan akhlaknya. Jadi bila kita berusaha untuk memperbaiki akhlak kita, kita memperbaiki tutur cara kita, kita memperbaiki cara kita bermuamalah dengan orang lain, kita memperbaiki cara kita bermedia sosial, kita memperbaiki bagaimana cara kita nak respon kepada orang-orang di sekeliling kita. Nabi kata, aku jamin aku akan sediakan rumah di syurga yang paling tinggi. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita menjadi orang-orang yang baik ya. Orang-orang yang baik dia sentiasa tenang. Orang-orang yang baik ni orang yang berakhlak mulia, dia sentiasa sabar. Orang-orang yang mempunyai akhlak yang mulia ini dia sentiasa tabah. Orang-orang yang mempunyai akhlak yang mulia ini dia sentiasa berlapang dada, sedia memberikan kemaafan kepada orang lain walaupun beribu orang yang menyakiti mereka. Seumpama yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila orang musyrikin ya mengecam Nabi, membaling batu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghalang jalan laluan Nabi dengan batu, duri dan sebagainya, bahkan meletakkan najis di laluan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi tetap sabar, Nabi tetap tenang, tetap berbuat baik kepada orang yang menyakitinya. Itulah contoh yang biasa kita dengarkan, bagaimana Yahudi, perempuan Yahudi yang miskin yang berada di menjadi kejiranan Nabi, memang setiap hari dia akan menyakiti Nabi. Satu ketika Nabi hairan, kenapa perempuan yang selalu menyakiti Nabi membuat sesuatu halangan kepada perjalanan Nabi? Dia tak ada. Rupanya dia sendiri dia sakit. Ya. Bila sakit, Nabi menyantuni orang tua ini. Ya. Diberikan makanan, ditanya khabar bagaimana. Akhirnya, diceritakan perempuan Yahudi tadi yang memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memeluk Islam, menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan banyak cakap, tapi kerana husnul khuluq, akhlak yang mulia, tindak tanduk yang mulia, perlakuan yang baik. Ya. Dan daripada hadis yang dikatakan oleh Jabir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamati ahsanukum akhlaqan." Allahu Akbar. Ya. Orang yang paling dicintai oleh Nabi, Nabi sangat sayang, Nabi sangat suka, sangat mencintai kepada siapa? Orang yang baik akhlaknya. Dan di akhirat nanti, yang akan duduk hampir dengan Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya orang yang paling saya cintai daripada kalangan kamu dan paling dekat ya, dariku kedudukannya di hari kiamat nanti adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi itulah rakan-rakan, teman-teman mati Allah Subhanahu Wa Taala, jom sama-sama kita jadi baik. Kita perbaiki akhlak kita, kita memperbaiki tindak tanduk kita, kita perbaiki tingkah ataupun tutur kata kita. Falyaqul khairan aw liyasmut. Bercakaplah benda yang baik. Kalaulah susah nak cakap benda yang baik, lebih baik diam. Falyaqul khairan aw liyasmut. Semoga kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala.